Yakni Nabi SAW ni ditegur bukan di luar semasa sedar saja. Ketika tidak sedar, tidur tu pun, mimpi tu pun, kalau ada tak kena, ditegur juga. Sebab hak tu wahyu juga. Walaupun nampak buih gigi, lepas tu nak buih kat ni, lepas tu kata buih kat lebih tua lagi, itu pun wahyu juga, menjadi panduan juga untuk orang lain semasa sedar. Semasa sedar kena ikut hak tu, hak mimpi dia. Walaupun dalam mimpi dia tu lebih sedar daripada kesedaran kita. Itu maksud hadis ini. Dia tengok, dia mimpi, dia bau gigi. Sebab apa? Sebab bau gigi ni dia biasa berhibna bau gigi. Nabi SAW berhibna bau gigi. Bau gigi sokmo lah. Boleh dikatakan setiap kali semaya tu memanglah hak tu ambil air semaya ke apa tu, ketika nak mati pun bau gigi lagi. Memang dia suka pada bau gigi. Dan ulama-ulama sebut banyak benarlah kelebihan bau gigi ni, berpuluh-puluh kelebihan aja bau gigi. Seterusnya riwayat daripada Abi Musa, daripada Nabi SAW katanya, ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ard. Aku bermimpi aku akan berhijrah dari Mekah ke suatu bumi di mana ada pokok kurma. Ditunjukkan kepada Nabi SAW dalam mimpi dia tu, tempat yang dia akan berhijrah ada pokok kurma situ. Padahal Mekah pun ada juga pokok kurma. Ni sebagai kebun lah, kebun kurma banyak. Kurma dia, dan kurma dia tu masyhur lebih daripada tempat lain. Itu maksud kurma di sini. Sebab kita kata nyo lah, nyo ni orang situ molek nyo dia. Kawasan dia tu luah nyo, walaupun di tempat-tempat lain belakang rumah kita pun ada nyo juga. Kita kata tak kira hak tu, hak ni maksud dia gitulah. Mula-mulanya dia terlintah. Terlintah sama ada negeri yang dia akan berpindah tu Yamamah ataupun Hajar. Situ mula-mula Nabi SAW terlintah. Rupa-rupanya tidak begitu. Ini menunjukkan ni, daripada sinilah ulama membuat kesimpulan dalam ilmu takbir mimpi, bahawa mimpi ni ada kalanya asas dia tu benar. Asas dia, perincian dia tu, hak tu dia berkait dengan ijtihad, berkait dengan pendapat. Kalau hak berkait dengan pendapat, dengan ijtihad ni, Nabi sendiri sekalipun mungkin salah juga, mungkin tersalah. Hak wahyu dia sekerat je. Hak wahyu hak mana? Dia mimpi tengok tempat dia pergi tu ada kebun kurma. Sekat tu je, tak ada ayat apa nama tempat tu. Nabi SAW telitah Hajar dan Yamamah. Sebab apa? Sebab Hajar ni letaknya di sebelah Bahrain. Bahrain lah ni, itulah negeri Bahrain. Itu antara hak mula-mula masuk Islam. Jemaah yang mula-mula didirikan ialah di Juwatha, iaitu di Bahrain. Ramada Islam pada ketika itu, ketika tempat lain tak ada lagi. Sebab itu Nabi SAW dia nampak situ tu, dia pergi fikiran terlintas situ tu. Dan Yamamah begitu juga, satu tempat yang dia kira benar Sabah, tetapi tidak begitu. Ada kalanya ini menunjukkan bahawa takbir mimpi ni tidak semesti tepat. Kalau hak sebahagiannya tepat dah ni hak Nabi ni, kalau campur dengan hak dia fikir, pendapat dia, boleh jadi tak benar, boleh jadi tak betul. Walaupun kepada Nabi, dia akan membuktikan, Allah akan membuktikan semasa hidup dia lagi apa maksudnya. Itu soal lain. Sebelum terbukti itu, dia telitah tu, lintasan dia, sekadar tu memang tak kena. Apa lagi kalau orang lain, kalau orang lain yang mana sebahagian daripadanya pun bukan, sebahagian daripadanya tu bukan wahyu. Apa lagi nak kata semua sekali, sebahagian pun tidak wahyu. Lagilah kemungkinan untuk tidak benar, tersalah tu ada.
supaya ilmu-ilmu lain juga. Tidak berarti apabila mungkin ada kesalahan itu, kita tak boleh pakai dah ilmu tu. Tak boleh. Ilmu tu tetap berguna, asas dia tu tetap berguna, tetap boleh dipakai. Cuma perincian dia kena tengok lah. Kalau tak betul, supaya doktor, supaya gagah lain lah juga. Berubat tak kena, tak siap. Tu kan. Tapi adakah kita akan meragui dia sampai kita tak percaya semua sekali? Tak boleh lagu tu, tak kena. Dia tetap doktor, dia tetap ada kelebihan dia. Hak kesilapan dia tu suku. Kesilapan dia mungkin ada. Orang-orang lain, orang alim pun lagu tu juga. Dia lebih. Tapi dia tidak salah kah? Dia mungkin salah. Hak kesalahan dia, dengan sebab dia salah tu, boleh kau kita benci dia, kita tak terima dah ilmu? Tak boleh, tak kena lagu tu. Kalau buat lagu tu banyak perkara benar lah kita dalam dunia, susah. Sebab apa? Tak ada yang sempurna. Termasuk takbir mimpi ni. Cuba tengok, ini contoh lah ni, sebagai peringatan kepada kita. Orang lain tak sahaja setara mana hebat. Cumanya biasanya hebat ni kan dia tepat banyak. Tepat banyak. Lepas tu dia mengikut kaedah dia. Kalau ada salah pun mungkin dia boleh baiki, dia boleh tahu sini silapnya. Dia boleh tahu. Kepada orang biasa, dia tak tahu mana silap dia, mana apa yang jadi silap tu. Tapi kalau ahli ilmu lain, dia tahu kalau dia silap, didapati dia tak kena, dia akan boleh pastikan apa sebab dia tak kena. Itu beza di antara ahli dengan hak bukan ahli. Rupa-rupanya Madinah, Yathrib, yang ni pada masa mula-mula tu sekerat tu je hak yang diwahyukan kepada dia, ditunjukkan kepada dia. Hak tu memang betul. Memang di Madinah ada pokok kurma sungguh, kebun kurma sungguh. Tapi dia tidak terletak situ mula-mula. Dan saya melihat dalam mimpi saya ini, mimpi itu juga, yakni daripada sini juga kita boleh buat kesimpulan bahawa seseorang itu boleh mimpi macam-macam dalam satu mimpi, dan kesemuanya boleh jadi benar. Tidak orang panggil mengaruh. Tidak boleh kita buat kesimpulan kalau mimpi saja baru betul. Kalau banyak kau masuk campur ni tak betul. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Dia bergantung kepada keadaan orang tu, bukan bergantung kepada mimpi. Mimpi banyak sekalipun, kalau orang tu memang molek, bekas tu molek, tetap benar, tetap boleh dia ambil kira. Kalau mimpi sah saja pun, kalau tuan tu tidak betul, tak boleh juga, tak boleh nak paduan juga. Jadi yang dikira bukan mimpi, bilangan mimpi itu ataupun kepelbagaian mimpi itu, tetapi orang yang bermimpi itu yang dikira. Aku mimpi aku goyang, kata dia, pedal. Lepas tu sampai mata dia tu sikit. Rupa-rupanya hak tu yang menimpa orang-orang mukmin pada hari Uhud. Pedal sampai tu. Begitulah semula kalau kita mimpi pedal kita sampai, senjata kita patah kau, rosak kau gapo. Kena ingat ni, sebab ni sunnah. Ini salah satu asas dalam takbir mimpi tu. Rupa-rupanya puak-puak kita kena. Puak-puak kita kena. Gitulah maksud dia. Hak kena pada hari Uhud tu rupanya dalam mimpi tu hak pedai sopeh. Kemudian saya goyang sekali lagi, goncangkan pedang itu sekali lagi, dia kembali lebih comel daripada hak sebelumnya. Lebih comel daripada hak sebelumnya. Daripada sinilah ulama membuat kesimpulan bahawa hak orang kata kalah dalam perang Uhud tu bukan kalah sebenarnya, hanya seketika saja berselerak, bertaburan. Lepas pada tu menang setengok semula. Bila dia goyang semula tu, yakni dia panggil sahabat-sahabat dia semula, dia seru sahabat dia semula. Pergi pula tu orang Islam nah. Tidak kata kalah 100%, dah kalah seketika. Kalau ia pun, kalau nak kata kalah, bukan kalah sepanjang peperangan itu sampai habis. Tidak gitu. Rupa-rupanya Allah berikan kemenangan
dan kesatuan orang-orang mukmin selepas itu satu pula. Yang jadi berselerak tu sebab tak dengar hak Nabi royak lah juga. Hak tu dalam cerita perang itulah. Dan saya melihat dalam mimpi tu ada lembu. Lembu disembelih. Ni yang belakang ni. Semula kalau mimpi lagu ni dia ada kaitan, tapi jangan buat keputusan selalu. Jangan buat keputusan sendiri selalu. Kena tengok buku dulu, kena tengok kitab dulu. Sebab lembu saja tu berapa banyak pula tak habisnya. Tidaklah lembu semuanya memberi makna lagu ni. Tak. Ada makna molek, ada makna tak molek. Kalau lagu ni gini, kalau lagu ni gini, dia ada banyak pula kaitan dia tu. Dia tengok lembu. Wallahu khair, wallahu khairun. Dia tengok lembu disembelih, perebah lah, berdarah lah. Lepas tu dia bunyi wallahu khair. Allah lebih baik. Dia bunyi gitu, bunyi suara tu wallahu khair. Belah-belah tengok lembu tu rebah, berdarah, disembelih, bunyi Nabi dengar wallahu khair, Allah lebih baik. Fa idzahumun nafar minal mu'minin yauma Uhud. Rupa-rupanya ia adalah beberapa orang mukmin yang terkorban pada hari Uhud itu. Pada hari Uhud, lembu yang rebah tu rupa-rupanya orang-orang mukmin hak mati syahid pada hari Uhud. Dan khair, hak kata khair tu, wallahu khair tu, gapo dia khair tu? Iaitu kelebihan ataupun kebaikan yang Allah berikan selepas itu, dan pahala kebenaran yang Allah berikan selepas daripada hari Badar. Selepas daripada hari Badar itu. Hari Badar ini bukan makna Badar tahun yang kedua tu, perang pada tahun yang kedua tu, perang Uhud pada tahun yang ketiga. Ni Badar yang kedua orang panggil Badar Al-Mau'id. Badar yang kedua tu dia berlaku selepas daripada perang Uhud. Sebab Abu Sufyan kata kita jumpa semula tahun depan di Badar, kata dia. Nabi SAW pun pergilah pada hari yang dijanjikan dengan sahabat-sahabat dia pergi. Tak ada puak-puak kafir, tak berani. Pergi nak jumpa pula lah, tak ada. Itu yang dimaksudkan hari Badar ini. Hari Badar selepas daripada Uhud, iaitu kemenangan yang Allah SWT berikan kepada kita selepas daripada peristiwa itu. Dan Allahu khair juga memberi makna kepada orang-orang yang mati itu, mati syahid itu. Walaupun kita nampak sedih lah, nampak teruk lah kenanya, berdarah, bergelempangan, kita kata teruk, tetapi Allah bagi mereka khair, lebih baik. Apa yang Allah simpankan, sediakan untuk mereka, itu lebih baik. Nak ceritanya, balasan untuk orang yang mati syahid itu lebih baik lagi sebenarnya kepada orang yang mengalaminya. Walaupun kita yang hidup ni nampak teruk, hakikat sebenarnya ia adalah lebih baik. Balasannya lebih baik. Dan kehidupan dia selepas mati itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini, kalau dia ada bersama kita sekalipun. Tidak berarti, ialah pada perasaan kitanya begitulah kan. Pada perasaan kita kan, kita kata kalau ada sekali suka lah, suka. Tetapi kalau kita fikir hakikatnya, sebenarnya tidak gitu. Kadang-kadang sebab itulah anak meninggal, mak meninggal bulan puasa pun, ya dari satu segi sedih lah kan, tapi dari satu segi tak ada apa sebenarnya. Sebab tu kita boleh terima, tak ada apa-apa. Hakikatnya lebih baik. Sebab hidup dunia ni tak ada sebelah mana. Katakanlah seorang tua, kalau kita beri makanan ke dia, tak boleh makan dah. Kita boleh sedia makanan, dia tak boleh makan dah. Pada nak ke dia cuma dia tahulah kita ni baik, cara ke dia, jaga dia, tu je lah. Kalau kita beri piti ni, nak ke dia piti. Tu hak dunia, terhak sangat, terhak sangat. Dia nak makan, tak boleh nak makan. Dia nak pergi mana-mana, dia tak cakap, malah jemu dah.
Cuba kita, kalau kita perhati dunia ni terhad sangat.